asbab untuk kita kembali berhimpun di bawah naungan arasy Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikitlah pengenalan diri, tadi Cik Azlan pun dah terangkan. Saya Sabran Jamil bin Abdul Razak, Imam 1 di Masjid Al-Martiyah Taman Melawati. Ada jugalah kadang-kadang duduk di TV Hijrah tu, ya, berbagi dalam rancangan Assalamualaikum, dan juga di Astro ada sikit-sikit lah, gitu. Dan secara hakikinya kerja sekarang ni pendakwah bebas lah, dan penasihat secara freelance untuk company-company ataupun agensi takaful yang berada di dalam Malaysia ni lah. Ada 11 takaful operator, saya lebih pada agensi. Baik, subhanallah. Tajuk kita pada tengah hari ni adalah manusia dambaan syurga. Kita minta pada Allah Ta'ala, setiap hari kita minta, ya Allah, berikan aku kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lepas tu wa qina azabannar. Ya Allah, berikan aku baik di dunia, berikan aku baik di hari akhirat, dan hindarkan aku daripada api neraka. Kalau tawaf tu, itulah doa yang kita baca daripada Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Itulah doa yang kita minta hari-hari. Kita minta agar kita diberikan kebaikan dunia akhirat dan jauhkan daripada api neraka. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, syurga boleh kita nikmati bermula kita berada di alam barzakh. Ya, sebab itu antara doa yang kita panjatkan pada Allah Ta'ala ketika ada jenazah tu, kita minta apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya daripada taman-taman syurga. Bagi orang beriman, syurga kita bukan selepas titian sirat, bukan. Orang beriman, dia kena yakin bahawasanya kubur itu boleh jadi taman syurga. Jadi maknanya, kalau kita cerita kita nak ambil reward, dan mati itu adalah salah satu proses untuk ambil reward, jadi orang beriman dia tidak menampakkan mati mesti, ya. Jadi semua benda yang patutnya settle awal sebab kita punya big event adalah tengok anak konvo di UK. Betul kan gitu? Sesuatu yang kita dambakan, yang kita idam-idamkan, proses susah macam mana pun kita akan make it happen sebab kita nak. Dan kalau kita mendambakan syurga, dan syurga itu kata Nabi SAW, mala ainun ra'at wala uzunun sami'an. Apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia, itulah syurga. Makna kata kalau apa saja yang kita boleh gambarkan di minda, automatically terbatal. Walaupun dalam Quran disebut adanya air, adanya bidadari, adanya buah pisang, ada buah delima, tapi buah itu adalah gambaran dunia sahaja. Di hari akhirat buah-buah ni tak sama. Nanti kan hilang pula, demotivate pula. Ustaz, saya tengok pisang kat masjid macam, kalau inilah makanan ahli syurga, macam tak berapa seronok dah pergi syurga pasal pisang lunyai. Ya? Yelah, awak datang dah pukul 1:30 baru datang, pisang dengan pisang orang ramas je lah, ya? Ada pisang awal-awal tadi orang tak nak ambil. Jadi apa sahaja yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran pasal syurga, itu hanyalah dipanggil gambaran manusia yang kat dunia sahaja. Baik. Persoalannya, kalau syurga itu adalah hakikat perjalanan yang kita nak pergi, destinasi yang kita nak pergi, maka mesti dambakan mati yang baik. Ya, kerana kita nak pastikan kubur itu adalah taman syurga, yang mana kalau alam barzakh itu taman syurga, maka alam mahsyar itu adalah sempadan masuk ke syurga dan baru dapat syurga. Jadi maksudnya dalam alam barzakh itu dah dapat nikmat, alam mahsyar itu dah dapat nikmat sebelum masuk ke pintu syurga yang sebenar.
Jadi persoalan yang kita nak buat adalah, ataupun kita nak bincangkan, macam mana kita nak dapat mati baik. Yang kita minta juga pada Allah Ta'ala, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Macam itu kita minta, ya Allah aku nak mati baik, ya Allah aku nak mati baik. Kita tak tahu bila kita mati. Ya, hari Jumaat baru ni ada seorang sahabat Jumaat masjid meninggal, very fit, umur dalam 55. Dia baru jogging pagi tu, dia rasa nak makan roti canai, dia pun makan roti canai, tiba-tiba dia tak sedap badan. Ni tengah lari ni, baru habis lari. Dia telefon ambulans, dia sendiri telefon ambulans, aku tak sedap badan ni. Meninggal dalam van, ambulans tu. Gagal diselamatkan. Umur 55, very fit. Maksudnya mati ni bukan syaratnya sakit, mati ni bukan syaratnya tua. Muda pun mati, sihat pun mati. Tapi persoalan dia, macam mana kita nak pastikan kita punya departure itu daripada dunia ini adalah mati yang baik. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan perempuan, untuk memastikan kita sentiasa mati yang baik, kita kena pasang pukat ataupun safety net. Safety net, kalau kita main sarkas tu kan, dia ada safety net. Safety net ni, kalau anything happen lah dalam dia punya pementasan itu, kalau jatuh dia dekat tempat yang selamat. So kita nak meninggal dunia, apa juga situasi yang berlaku dalam hidup kita, kita dalam proses untuk buat baik. So perkara pertama yang kita kena rancang, tuan-tuan perempuan, adalah apa ibadah yang kita looking forward hari-hari nak buat. Ya, contohlah kalau bagi lelaki, dia pergi masjid. Kalaulah pergi masjid itu kita define mati baik, ataupun mati di masjid itu sebagai mati yang baik. Kita jarang kita kata orang mati kat masjid ni mati teruk. Ya, mati kat masjid ni mati baik lah. Kita nak tengok meninggal dunia dalam keadaan sujud terakhir tu. Ada juga orang yang meninggal dekat masjid tapi tengah curi tabung masjid, ada. Pukul 10 tu dia sembahyang duha kejap, lepas tu dia tengok tak ada orang, dia pergi mancing kat tabung masjid. Cik ingat dah. Kita ingat dia sembahyang taubat lah, saya ingat. Sebelum mencuri tu kena taubat dulu. Ataupun dia sembahyang istikharah, tabung mana aku nak curi ni. Tapi akhirnya dia mati. Sebab kata Nabi SAW, bila ibadah itu kita buat dan dia terhalang dengan uzur syar'i, maka ibadah itu dianggap sebagai ibadah yang sempurna pelaksanaan, walaupun tak sampai lagi. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pada hari itu menunaikan haji, lepas tu period, lepas tu Nabi SAW suruh bersuci dan sebagainya. So tak ada dah dia panggil ibadah tu terhalang, tapi ibadah itu dianggap sebagai ibadah sempurna pelaksanaan. Bahkan Nabi SAW sebut setiap ibadah yang kita buat secara konsisten, masa sihat kita buat konsisten, kita sembahyang duha hari-hari, tiba-tiba hari itu kita masuk hospital, accident, maka malaikat akan catatkan ketidakpelaksanaan itu akan menjadi pelaksanaan sempurna walaupun kita duduk di atas katil di hospital. Sebab ibadah itu kita buat secara istiqamah. Dia ada beza, tuan-tuan, orang yang pergi masjid bila ada masa kosong dengan pergi masjid dengan mengkosongkan masa. Ada beza orang lelaki Tengok Ustaz, ada masa sekarang saya pergilah. Itu maksudnya dia tunggu masa kosong baru pergi masjid. Ni tidak, apa pun jadi Ustaz, isyak ke maghrib, mesti saya akan ada di masjid setiap hari. Sebab saya tahu saya ni bukannya baik sangat, tapi paling kurang saya dah ada safety net, looking forward untuk pergi sembahyang isyak berjemaah di masjid. Kalau berlaku kematian, Allah catatkan saya sebagai orang yang telah menunggu waktu solat di masjid. Boleh So dalam hidup kita ni, kita kena pasang safety net. Bagi orang perempuan, Ustaz, saya ni bukan pergi masjid. Macam mana bagi orang perempuan? Orang perempuan kita anggap baca Quran lah, contohnya. Contohnya kita baca Quran. Kita target lah, kita 1 tahun kita boleh hafal 1 juzuk contohnya. Maknanya kalau kita target 1 tahun 1 juzuk, 30 tahun daripada sekarang, seluruh pekerja di Wisma Genting ni akan jadi Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Pernah terfikir tak jadi Al-Hafizah? Tak pernah terfikir Ustaz, Al-Hafuz ya, Al-Hafiz belum tentu lagi. Sebab kita tak rancang tu je.
Ya, matters, benda akan jadi susah bila kita tak rancang. Bila benda tu kita rancang, insya-Allah pelan-pelan dapatlah. At least kalau kita tak dapat hafal 30 juzuk, tapi kita dah mengorak langkah untuk hafal Quran, dia kekal sebagai perancangan. Ya, planning will always remain as plan kalau kita tak execute. Impian hanyalah sekadar impian kalau kita tak work the dream. Kan kita ada impian, ada dreams ni. Tapi kita hanya sekadar impian yang tertulis di atas kertas tapi tidak ada perancangan untuk mencapainya, maka dia kekal sebagai impian yang tak tahu bila nak capai. Baik. Kalau kita dah rancang ibadah, kata Imam Ghazali, ada faktor yang boleh menyebabkan ibadah itu mudah pelaksanaan, tidak lain dan tidak bukan, namanya hati. Tuan-tuan perempuan, kita boleh buat taat bukan kerana kita mampu. Kalaulah mampu itu menjadi kayu ukur untuk orang boleh pergi masjid, di surau masjid lah. Dan saya surau masjid penuh abang sadu. Tapi tak ada abang sadu. Belakang tu ada gym, ada Wisma Genting, saya tengok tak ada pula yang selesai tu. Mana abang sadu ni? Otak dia kegerain lah. Nah, kalaulah badan yang kuat itu jaminan taat, maksudnya badan kuat, taat naik sama, graf dia sama naik, itu tak berlaku. Ya, saf pertama mungkin abang sadu je, saf kedua abang basikal je. Ada yang abang basikal pantang weekend je, Grand Fondo 100 km weekend je, sampai tak jumpa jalan. Kau ni 100 km ni tak nak gimana? Aku tak gimana, memang nak naik basikal. Saf ketiga abang marathon, itu pun sama kan? Ya, 42 km, asal weekend je dia berlari, asal berlari je weekend. Saya memang kuat, saya suka jugalah berlari, tapi tak adalah sampai 42 km. Gila betul dia ni berlari 42 km. Macam Kuala Lumpur pergi Bangi tu. Punyalah susah nak dapat distance tu. Ya. Yang tak tahan tu dia boleh drive kereta pergi Bangi, berlari 42 km, patah balik KL. Saya cakap, kau pergi Bangi patah balik dah 40 km dah. Yang kau pergi lagi sana susah-susah aja, lagi pada Kuala Lumpur je lah. Tapi tidak ada. Kalaulah physical fit, badan kuat itu jaminan manusia taat, itu bukan jaminan dia. Ya. Di surau masjid tak ada, abang sadu tak ada. Abang tidur insya-Allah lah. Ada. Kalau khutbah Jumaat tu tidur, dia dah makan pisang 3 sikat, dia boleh tidur depan kita. Benda yang paling menyedihkan hati bagi khatib adalah kita invest pisang bagi dia segar mata. Dia datang makan pisang, siap borak raga lagi, tidur pula. Kata Imam Ghazali, antara orang yang boleh datang ke masjid kerana dia contoh masjid, yang lain pun apply the same lah. Yang membolehkan manusia taat namanya hati. Yang kata Nabi SAW, ala fi kulli jasadin mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Dalam badan manusia dia ada seketul daging, kalau baik daging tu seluruh jasad jadi baik. Kalau buruk daging tu seluruh jasad jadi buruk. Namanya adalah hati. Kalau di masjid surau, saya ambil sebab saya imam, jadi saya sebutlah imam masjid surau kan. Yang ada di masjid sakit lutut, sakit pinggang, sakit hati, ada di masjid. Sekejap mulut tak kaki ke depan, sekejap kaki ke belakang, sekejap urut pinggang. Sebab dia tak tahu nak buat sukan apa, pasal semua dah sakit. Duduklah dalam bencet. Kerana hatinya yang menyebabkan dia boleh pergi masjid sebelum azan berkumandang. Jarak manusia dengan masjid adalah jarak hatinya, bukan jarak kakinya. Ada orang duduk jauh dari masjid, time azan, dekat masjid. Ada orang duduk sebelah masjid, azan dah bergegar tingkap tu, macam nak runtuh, nak pecah sampai tingkap tu, tak sampai dia. Sebab hatinya yang jauh. Sama juga dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran hanyalah satu swipe handphone je. Buka Al-Quran, klik apps, baca.
Tapi rasa jauh je apps Quran tu. Kan page pertama ada TikTok, ada apa lagi, Shopee. Apps Quran tu kalau terbuka apa, sorry. Nampak? Tak sengaja tu buka. Maksudnya apa? Hati yang jauh. Ya. Hati kita ni yang jauh daripada ketaatan. Sebab tu kata Imam Ghazali, fokus selepas kita merancang adalah nak menguatkan hati. Ya, nak menguatkan hati. Baik. Dalam kitab Minhajul Abidin ada beberapa faktor yang menyebabkan hati ni kuat. Kita patah balik. Mati yang baik itu akan menyebabkan kita berada di alam barzakh yang baik. Alam barzakh yang baik itu akan menyebabkan alam mahsyar jadi baik. Alam mahsyar jadi baik itu menyebabkan kita berada di syurga. Kita move backward, begins with end in mind. Move backward, syurga, alam barzakh, alam mahsyar, alam barzakh. Mati yang baik. Mati yang baik mesti ada cara hidup yang baik, husnul hayah. Dengan kita pasang safety net tadi, kemudian kita plan ibadah, kita rancang ibadah, kemudian kita kena pastikan hati yang nak melaksanakan ini kuat. Baik, apa faktor supaya hati kuat? Yang pertama, untuk menyebabkan hati kuat, dia mesti surrounded by correct people. Ya. Kita selalunya berubah hala tuju hidup ataupun kita berubah dalam apa juga keputusan yang kita buat, selalunya lah kerana kawan. Ya, sebab tu kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini akhih, manusia itu akan ikut iman kawan dia. Lepas tu Nabi sebut falyanzur man yukhalil, berhati-hati siapa yang kita selalu buat kawan. Kalau kawan kita kaki pancing, memancinglah kita lepas tu. Kalau kawan kita kaki jogging, jogginglah. Kawan kita kaki Shopee, Shopee lah dia. Kawan kaki TikTok, kita pun TikTok sekali, tengok into frame gambar kita kat dalam dia punya TikTok. Kenapa aku ada kat sini? Aku nak TikTok, kamu masuk kat belakang, masuklah gambar sekali. Itu masalah tu. Itu realiti dia, kawan tu. Kita ada anak, kita nak anak kita baik, kita akan tengok siapa dia berkawan. Simple as that. Ya, kita nak dia hafal Quran, kita hantar sekolah budak hafal Quran. Kita nak dia pandai main bola, kita hantar dia pergi kelab main bola. Saya nak hantar anak saya main bola, tak terhantar. Ni ada ke depan kos ni, risau je dia. Ya. Kita nak hantar anak kita main bola, kita nak hantar dekat, betul lah, kita nak dia main bola. Kita takkan hantar pergi main bola, jangan lupa tahu ngaji elok. Dia pun terbenung. Macam mana ni ayah hantar saya pergi camp bola sepak, suruh ngaji elok, takkan boleh. Kita hantar dia pergi sekolah tahfiz, jangan lupa tahu main bola elok. Aduh, pening ustaz tu. Ayah saya pesan main bola ustaz. Sudah. Tidak. Kita sanggup hantar anak kita pergi MRSM, travel berkilo-kilo dalam ceruk Tok tu, MRSM Greek. Macam mana orang boleh masuk dalam MRSM kat tengah-tengah hutan ni? Sebab kita tahu dia surrounded dengan orang yang baik-baik, budak pandai-pandai, cikgu pandai-pandai, maka dia akan jadi produk yang baik. Kita ada raw material, kita ada good process, maka kita akan ada good product. Raw material tu anak kita. Kita nak anak yang baik. Jadi kita work out the process tu, hantar sekolah, pergi hantar tuition, bagi betul lah dia punya bahan mentah dah ada, kita betulkan acuan dia, dapat produk. Ini kita nak produk yang baik, proses ni kita lompat, lantaklah kau pandai lah. Jadi dia tak akan jadi produk yang baik kalau mak bapak tak work out the process. Itu anak. Jadi kalau kita nak pergi syurga, maka begitulah. Ya, kita kena tahu apa proses dia. Proses dia adalah engage with the right people. Bukan ubah kawan yang sedia ada. Ialah kita ada kawan, tapi kita kena ada satu circle yang kita boleh terima nasihat. Tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi tengah sedih sangat.
Lalu apa yang Allah datangkan plot cerita Isra Mi'raj itu adalah terapi bagi hati Nabi SAW. Apa yang berlangsung dalam peristiwa itu? Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi yang lain. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah jumpa Allah Ta'ala. Tapi nak jumpa Allah Ta'ala, prosesnya adalah di Al-Aqsa, jumpa Nabi-Nabi yang lain untuk apa? Untuk bagi tahu prosesnya memang macam tu, hai Muhammad. Yang kau lalu susah, kena baling batu, kehilangan Abu Talib, dihina, dicerca, diancam bunuh. 124,000 berhimpun di Al-Aqsa itu menyebabkan ujian yang Nabi tempuh jadi relevan. Oh, patutlah 10 tahun kena hentak di Mekah. Takkan sama dengan 900 tahun dakwah Nabi Nuh. Jadi justify. Oh, jadi logik sebab kawan-kawan semua jalan dah ke jalan yang sama. Kalau kena baling batu di Taif itu menyebabkan Nabi sedih. Bila tengok Nabi Ibrahim dilempar dalam api, maksudnya ujian tu jadi relevan. Oh, patutlah. Ya. Kehilangan, jadi loneliness. Balik daripada Taif tu Nabi sedih sangat, tak tahu nak gimana. Mekah tak ada tempat, Taif tak ada tempat. Nabi angkat tangan, ya Allah, ke mana aku nak bawa Islam? Bila tengok Nabi Yunus yang pernah duduk dalam perut ikan seorang-seorang. Jadi apa yang berlaku dalam hidup Nabi itu jadi justify lah, justifiable. Betul lah aku kena lalui semua ni sebab 124,000 Nabi semua dah lalu dah. Jadi rupa-rupanya memang perlu duduk dengan kawan yang baik. Kita nak masuk Ramadan ni tuan-tuan perempuan, kita kena invest circle kita. Circle pejabat fine, weekend kita ada circle baru, ataupun kita ada circle Quran dekat surau masjid. Tarawih kita, mungkin kita penat kadang-kadang nak pergi masjid, tapi kita tahu kita perlu. Kita tahu kita perlu sebab kita minta syurga. Kita kena invest pada proses. Macam anak kita sanggup hantar pergi tuition piano, hantar pergi main bola sepak sebab kita tahu anak kita ni, apa impian kita pada anak, itu yang proses yang kita letakkan dia sekarang. Tapi sayang kita tidak melalui proses yang sama. So kalau kita dambakan syurga, nak jadi pemuda ataupun manusia dambaan syurga, maka kita kena go through all the processes. Kena invest pada circle. Ya. Kita kalau kawan kita tikam nombor ekor, kita menikam juga. Kita pegang dia baru balik menikam kan. Dia bagi kita pegang wallet. Pegang wallet. Aku nak pergi tandas. Elok dia pegang wallet masuk sini, Bilal command, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi semayang. Tengah rukuk, jatuh nombor. Pam, 3655. Dia kata, astaghfirullahalazim. Bila masa pula lah aku menikam, orang sebelah kata, teruknya haji, dah tua-tua menikam. Bukan dia punya. Kawan dia ni yang kita tandas tu. Pasal kawan dia menikam, dia dapat nama. Dia kata, tak apalah, demi menyelamatkan situasi, kan aku ambil lah. Elok sujud, Allahu Akbar, angin tiup. Nombor pergi Bilal tengok 3655. Bilal pun dah tak khusyuk dah. Bilal pegang poket, nasib baik nombor aku ada dia. Bilal pun tikam, teruk perangai dah. Semua menikam. Dia bukan tikam ustaz, ni ikhtiar, kata dia. Ikhtiar tak salah. Kata ikhtiar teruk dia. Dia betulkan dia punya cara kerja tu ikhtiar. Kawan, kita tak pandai mengaji. Kita duduk dengan kawan-kawan yang tak mengaji. Lagi 5 tahun, adakah kita pandai ngaji? Kita tak akan ngaji sebab kita berada pada circle yang tak force kita untuk pergi mengaji. Itu hati-hati. So kalau kita nak lagi 5 tahun kita jadi someone yang pandai mengaji, pandai taranum, ataupun kita dah, kalau nak pencen, kita dah start invest masa kita pada apa yang kita nak laporkan lepas pencen. Jadi kita kena start sekarang. Kawan yang baik. Kita tak pandai mengaji, duduk dengan geng-geng taranum, qari. Kita pening duduk dengan qari ni pasal dia tuang air pun bunyi taranum. Macam mana tu? Itu taranum Hijaz. Tuang air pun Hijaz. Pergi tandas pun bunyi taranum. Apa tu? Itu jawabul jawab.
Kita tahu menjawab je, tak pernah kita dapat circle yang bagi tandas pun bunyi macam ni. Dalam jamban pun bunyi ada tandas. Taranum. Jadi tak payah kita pelik pasal apa, pasal kita tak duduk dalam circle tu. So, kata Imam Ghazali, invest pada siapa yang kita duduk bersama. Yang kedua, faktor untuk memastikan hati yang ada ini boleh bawa kita untuk selalu istiqamah, konsisten dalam ketaatan. Selepas kita tahu, kita rancang untuk buat baik, kita perlukan hati yang kuat untuk taat pada Allah. Yang kedua, invest kepada ilmu, knowledge. Ilmu. Dan ini juga digambarkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi SAW berdampingan dengan Jibril alaihissalam. Jibril adalah karakter guru dan ilmu. Daripada permulaan perjalanan sampailah bertemu dengan Allah Ta'ala, Jibril sebagai pendamping. Ada masalah je tanya, ada masalah je tanya. Ada masalah tanya. Jibril kata, wahai Muhammad jangan buat macam ni, wahai Muhammad jangan buat macam ni, wahai Muhammad macam tu. Perlukan ada seorang guru dalam hidup kita yang boleh kita pegang. Dia mesej kita mesej dia terus. Boleh respon. Karakter guru dalam hidup mesti ada. Kita ada anak-anak yang kita tahu ustaz dan ustazah dia. Kalau kita cakap dia tak dengar, kita cakap apa? Ustaz cakap apa? Kita perlukan karakter guru dalam hidup untuk pastikan hati kita kuat. Dua, invest pada knowledge. Pergi ada guru, jumpa ustaz, dampingi para alim ulama, Sabtu Ahad ambil masa kuliah subuh ke, ataupun kuliah maghrib, spend time dekat masjid surau, jumpa ustaz, ataupun panggil ustaz datang rumah buat doa selamat, ambil kontak dia, buat engagement, supaya lama kelamaan kita terbiasa dengan suasana ilmu. Dua. Ketiga, Nabi SAW juga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hati Nabi sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan dalam peristiwa itu, Nabi naik turun, naik turun, naik turun bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bagi terus 5 waktu tanpa naik turun, naik turun, naik turun. Tapi Allah ajar Nabi daripada 50 menjadi 5. Proses yang perlu dibuat adalah merayu kepada Allah agar hati ni kuat. Kita minta pada Allah, ya Allah tolong kuatkan hatiku. Nabi ajar kita berdoa, tuan-tuan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, sebab hati ni boleh berbolak-balik. Hari ni kita taat, esok kita tak boleh taat. Hari ni kita okey, esok mungkin kita down. Di saat kita down, kita perlukan support. Ya Allah tolong kuatkan hati. Minta pada empunya hati, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh Baik. Muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, syurga yang kita dambakan ini harganya mahal. Dan benda yang mahal, we have to pay the price. Contohlah kalau kita pergi tenggelam, tuan-tuan nak jawab apa pada pakcik yang tanya, tak payah BMW sama dengan Proton? Siapa boleh justify kenapa BMW mahal? Hanya orang yang suka kita BMW je tahu kenapa harga dia mahal. Kita lantaklah, kita hanya sekadar nak point A to point B. Kalau point A to point B, tak kisah kita apa, kita Proton pun okey. Tapi sebab orang yang masuk showroom BMW, dia tak akan cari kita Proton, pasal dia tahu dah harga tu mahal. Dia masuk, bayar duit, keluar. Itu je. Sama juga nasi goreng. Nasi goreng kalau beli bawah pokok ketapang, harga dia berapa? Mungkin RM6, RM7 nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng yang sama duduk di dalam secret recipe, berapa ringgit dia? Ada selalu siapa pergi kat secret recipe? Tak ada dah, lama dah ustaz. Tak pergi dah. RM23. Saya pergi dah pasal saya balik kampung. Saya pergi Kuala Kangsar, ajak mak makan keluar. Mak ke mana? Entahlah. Tengok kampung tak ada tempat makan, ada sikit resepi, bawa mak makan. Tengok mak, nasi goreng dia mahal ni lah. Azan, terus je.
Dia berhenti tak? Betul ya? Baik. Maka mahal lah. Saya tercari-cari juga lobster dalam nasi goreng tu, tak jumpa. Cari tak jumpa, tapi memang harga dia gitu. Dua orang yang pergi pejabat, gaji tak sama, masuk pintu yang sama, duduk aircon yang sama, kerja lebih kurang sembang yang sama, tapi seorang 3,000, seorang 13,000, seorang 30,000. Kerana dalam hidup ni dibayar ikut nilai, value. Lagi tinggi nilai kita pada sebuah syarikat ataupun satu entiti, maka nilai gaji kita naik. So kita nak naik gaji, kita naikkan value lah. Apa yang kita boleh bagi pada syarikat, kita akan naik. Nah, bukan sebab kita orang lama. Lama tu salah satu value. Tapi value kita adalah kita boleh bagi lebih. To give more dan kita to be paid more. Simple as that lah. Tapi kalau dibandingkan syurga dengan dunia, mana lagi mahal? Syurga ke dunia? Syurga. So we have to pay the price. Kita dah guna tadi dah logik tu. Benda berharga mesti bayar. So macam mana nak bayar syurga? Bayar syurga, dia punya prosesnya adalah dipanggil mujahadah. Ya, maksudnya kalau kita go through proses mujahadah, then we pay the price. Kalau kita tak bermujahadah, kita tak bayar harga dia. Mungkin kita beli kereta tapi harga bukan BMW, mungkin second hand. Kalau nak dapat harga yang kereta baru, kereta sedap, tekan minyak, zoom pergi, maka kena bayar harga dia. Syurga yang mahal kena bayar harga dia. Harganya adalah mujahadah, dan mujahadah ada dua portion. Pertama, mujahadah menghadapi susah. Kena bom, kena tembak, diberikan tekanan macam di Palestin. Kita takkan boleh nafikan syurga bagi mereka. Tengok kena bom, Allah, hai syurga lah kau. Ya? Tapi kita sanggup tak untuk hadapi situasi macam orang Palestin? Tak sanggup. Tapi kita akan cakap apa? Oh, syurga lah dia ni kalau mati macam ni. Ya, kena bom, kena tembak. Jasadnya tu terbujur kaku dah, tak boleh buat apa dah, terkulai dah leher dia. Yang kita sebut memang dah badan dia sakit, tapi yang kita akan nampak dan faham, syurga ni mahal rupanya. Ada yang diberikan tekanan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, takut, wal-ju', lapar, وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, sedikit harta, wal-anfus, kematian, wal-thamarat, sedikit penghasilan, perniagaan. Lalu di hujung itu Allah sebut apa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berita gembira untuk mereka yang sabar. Bila kita berada di dalam medan mujahadah, namanya ujian susah, maka Allah nak tengok sabar. Ada orang tak sabar. Dia tak, kita tengah parking elok, orang langgar, langgar kereta, kita pun tak sabarlah ni. Buka, tengok yang bawa tu perempuan pula. Kita pun sound, awak ni lain kali kalau tak pandai buat kereta, jangan pegang steering, boleh tak? Pegang kuali je. Nyusahkan. Trauma Aminah tu. Saya ni kalau tengok orang pakai kopiah, lari saya. Ada suruh saya pegang steering dia, pegang kuali je, jangan pegang steering. Sebab marahnya pakcik tu pada orang perempuan yang bawa kereta, langgar dia. Kalau dia diuji macam tu dan dia marah-marah, maka dia tidak bermujahadah. Dia pada platform itu, tapi dia tak sahihkan the correct value at the right time. Semua orang masuk examination hall, masuk exam, tapi bila jawab tak sama. Sebab apa? Sebab cara kita jawab itu berbeza. Orang yang tinggi nilai jawab lain, orang yang rendah nilai jawab lain. Examiner akan tengok siapa yang jawab betul ikut skema. Jadi bila diuji, Allah nak tengok siapa yang sabar. Kalau tak sabar, awal-awal lagi disqualify. Yang kedua, kata Imam Ghazali, bila kita sedang bermujahadah, ada orang terpaksa sabar. Ada kalanya kita terpaksa sabar. Macam di Palestin, terpaksa lah. Macam mana? Nak lawan pun, nak marah-marah apa? Kita parking je dekat traffic light, orang langgar, boom. Kita pun keluar, nak marah lah ni, pegang kuali lah pagi kan. Keluar, masuk balik. Bini kata, abang tak marah pula kali ni. Abang tu kata, ada kalanya kita kena sabar. Slow je. Bini pun tengok side mirror,
Patutlah kena sabar. Abang Sado lah kau macam ni. Abang Sado macam ni. Abang Sado boleh marah ke? Jangan. Takut tak pergi balai, pergi hospital. Lepas pergi hospital, pergi balai, gigi dah hilang 2 batang. Ada kalanya terpaksa sabar. Kalau terpaksa sabar, kita dalam range untuk diberikan nikmat. Sebab wabasyiris sabirin, beri tergembira untuk orang yang sabar. Tapi kita tak nak jadi orang yang hanya lulus masuk exam 40. Okeylah 40 lulus. Kita nak jadi orang yang outstanding, yang excellent. Maka kata Imam Ghazali, yang ketiga, orang yang redha. Pilih untuk sabar. Ini mujahadah yang pertama. Orang langgar boom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah. Tak apa. Yang langgar ni, yang minah tadi tu, yang ada subang kuali tu. Tak apa. Tak apalah. Pakcik tak suruh pegang kuali, tak payah kuali, tak payah kuali. Jadi ni orang yang pilih untuk sabar, dia berada pada level redha. Pilih untuk sabar di saat kita diuji, kita boleh marah, kita pilih sabar, redha. Redha ni tinggi. Tetapi kata Imam Ghazali, yang paling tinggi bukan redha, tetapi orang yang syukur. Dum alhamdulillahirabbil alamin. Seronok dia keluar pintu, senyum je. Dah. Bini pun pening, bang, ni dah kenapa? Orang langgar kereta tau, yang awak senyum sampai ke telinga, kenapa? Tak apalah, orang langgar kereta, kita sihat ni. Nampak? Orang yang boleh bersyukur, bukan dia tak kehilangan, dia kehilangan, tapi dia pilih untuk menghitung nikmat yang masih berbaki. Kereta masuk gaung, bang, kereta masuk gaung, alhamdulillah, tak apa. Kita okey ni, kita boleh beli. Kalau awak yang masuk, macam mana? Oh, ya tak ya juga ya. Seronoklah awak, lagi seronok saya kalau ya. Jadi maknanya orang yang bermujahadah, dia ada level untuk jadi orang yang syukur. Baik, itu portion yang pertama. Portion yang kedua, mujahadah pada ibadah. Ya, syurga yang mahal ini perlu dibayar dengan ibadah. Kalau kita tak diuji macam orang di Palestin, maka Allah datangkan Ramadan sebagai platform mujahadah pada ibadah. 2 orang yang solat tak akan sama pahala. Macam 2 orang masuk pejabat, gaji tak sama. 2 orang solat, pahala tak sama. 2 orang sedekah, pahala tak sama. 2 orang mengaji, pahala tak sama. Sebab apa? Ikut level mujahadah lah. Ya? Kalau kita tidak menzahirkan the correct value at the right time, macam striker, dia patutnya dapat bola, dia buat apa? Shoot goal. Dia pergi gentil. Maksudnya kau tak jadi striker lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik, insya-Allah kita. Masya-Allah. Ayah dia, masya-Allah. Kita doakan baik-baik, insya-Allah. Dia balik ke mana? Seremban. Allah Akbar. Sabar kan ya, insya-Allah. Baik, kita doa sama-sama lah, insya-Allah. Baik. Masya-Allah. Baru kita sebut tadi pasal kematian ya. Dah. Itulah dipanggil bahasa Tuhan yang perlu kita faham. Kalau Allah sayang, diuji. Ya. Bahasa Tuhan yang kita faham, diuji dengan sakit supaya kita tahu Dia Maha Penyembuh. Bila Allah uji dengan miskin, supaya kita tahu Dia Maha Kaya. Bila Allah uji dengan kekecewaan, Allah bagi tahu Dia Maha Dekat. Jadi dalam hidup ni, bagi orang beriman, ujian itu adalah bahasa Tuhan yang kita kena faham. Dia nak kita bercakap dengan dia bagi ujian. Fir'aun tak pernah diuji sebab Allah suruh dia jauh. Jadi kalau kita diuji, kita berada dalam radar untuk bercakap dengan Allah. Dan momen bercakap dengan Tuhan ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kalau kita dapat bercakap dengan CEO of the company, kita mungkin someone yang mungkin biasa-biasa je, tapi bos nampak kita punya tindakan, kau datang ajak masuk bilik. Maksudnya kita something lah, seseorang yang hebat, yang perlu diberikan perhatian oleh bos. Ya, itu kalau dalam bahasa korporat ataupun kita kerja lah. Tapi kalau Allah Ta'ala uji kita, kita dipilih untuk diuji, tak adalah kita nak cakap tahniah kak, tak adalah cakap tahniah gitu. Tapi kita tahulah bila Allah uji, kita berada dalam radar, dalam pool of people yang sedang Allah angkat darjat. Kita kena present ataupun kita kena zahirkan correct value
10% is what happened to you, 90% how you respond. 10% je yang berlaku dalam hidup kita yang berlaku, tapi 90% bergantung macam mana kita hadapi. Hujan tetap hujan, tapi ada seorang nak jogging, hujan pula. Dia pun duduk depan TV makan keripik. Lepas tu dia salahkan hujan. Saya ni gemuk ustaz, hujan lah. Selamba dia je. Dia tak salahkan dia makan keripik tu, dia salahkan hujan. Baru nak jogging hujan, makan lagi. Seorang lagi dia pun nak jogging, hujan pula. Dia ambil penyapu, dia ambil kain lap, dia lap rumah, sapu rumah. Hujan dah berhenti dah sejam, dia 3 jam lagi tak berhenti. Buat kerja rumah mana pernah berhenti. Saya ni ustaz kurus bukan sebab apa, hujan. Hujan turun pada orang kurus dan orang gemuk. Yang menentukan dia kurus atau gemuk, tindakan dia. Ya. Jadi Allah datangkan ujian pada kita semua. Baik, kita patah balik pada mujahadah yang kedua, mujahadah ibadah. Allah datangkan Ramadan untuk semua. Tapi ada orang yang zahirkan the right value, ada yang tak ada value. Boleh faham Dua orang yang masuk kerja tahun pertama sama. Lepas 5 tahun, kawan ni mungkin naik 1 tangga 2 tangga. Yang ni sebab apa? Sebab value dia lain. Value. We talk about value adalah ibadah yang kita perform. Allah datangkan Ramadan, Allah bagi jalan pintas untuk kita naik nilai. Naik. Sebab kata Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Masuk bulan Ramadan, pintu syurga je terbuka. Pintu neraka semua tutup dan syaitan pun diikat. Maksudnya ada satu pintu je. Dan kita hanya perlu berjalan masuk. Walaupun dalam bulan Ramadan ada orang buat maksiat, kita begitu kak minta maaf sangat-sangat, pintu neraka tutup. Dah. Sebab tak ada option lah, kena ke syurga. Buat maksiat pun syurga juga tempat kau. Punya sayangnya Allah Ta'ala pada orang yang masuk bulan Ramadan. Kita nampak positif ke situ. Tak apa kak, akak macam mana pun situasi akak, Ramadan, kita Ramadan, syurga je ada. Masih lagi terbuka pintu syurga bagi mereka yang berada dalam Ramadan. Jadi bila Allah datangkan platform Ramadan, maka kita kena jawab Ramadan itu dengan tema dia. Jangan pergi event orang tak ikut tema. Masuk orang kahwin, tema dia orang kahwin. Pergi majlis orang meninggal, tema orang meninggal. Ni terbalik. Orang kahwin pergi tema orang meninggal. Ni kenapa pakai macam ni, macam nak orang nak meninggal? Orang kahwin ni. Kita pergi main bola sepak, dressing bola sepak lah. Kita nak pergi swimming, dressing swimming, mana ada orang swimming pakai boot bola? Ni kenapa ni? Tak ikut tema. So Ramadan datang, jangan tak ikut tema. Orang lain buat ikut tema, nanti malu sendiri dengan malaikat. Sebab kita sedang berada di platform mujahadah tingkatkan ibadah. Tadi platform kena struggle, kena bom, kena tembak. Kita tak berada di situ. Fine, Allah datangkan second Ramadan ni bukan saya saja. Tidak. Allah bagi kita Ramadan untuk kita zahirkan nilai, value. Raikan Quran pada bulan Ramadan, baca Quran. Yang kedua, Ramadan bulan infak, sedekah. Bulan ini bulan sedekah, bulan Ramadan ini bulan sedekah. Tangan Nabi SAW lebih laju daripada hembusan nafas. Bagi. Jangan kita, saya ni ustaz, pasti orang nak bagi je, saya lah kena terima. Dia kira terima orang sedekah pula. Ini tak kena tema ni, kena bagi. Ramadan bagi. Yang ketiga, Ramadan tema dia bulan puasa. Itu tema ketiga tau, puasa. Jangan tak puasa pula. Siapa-siapa buka puasa di siang hari bulan Ramadan, dia tak akan boleh menyamai puasa itu lagi dah. Kalau dia berpuasa setahun ataupun seumur hidup, dia tak akan boleh sama dengan momen tinggalkan puasa dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Tak akan sama. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan itu dengan sengaja, dia mengkhianati peluangnya Allah Ta'ala berikan untuk dizahirkan the right value at the right time. Trust once it's betrayed, we can be forgiven but not forgotten. Bila bos kita bagi kita, kau ambil 10,000 ni run project, kita ambil 10,000 tu beli basikal. Sorry bos, saya tak apalah,
Ini yang pertama dan terakhir. Engkau boleh stay, tapi minta maaf lah, nama engkau dengan aku dah tak ada apa-apa dah. Nampak? Maksudnya kena update resume je lah. Kan? Kena update resume, contohnya kena belah lah. Sebab puasa tak nampak dah. Trust. Bila Allah bagi Ramadan, Allah letakkan kita dekat kita ni dekat depan pintu syurga. Jalan. Kita tak jalan, kita duduk depan pintu syurga macam malaikat. Nantimu di pintu syurga. Pintu syurga duduk situ. Jangan gitu dah. Masuk syurga dah. Tunggu depan pintu pula. Masuk duduk, dah balik. Dah. Kita berada depan pintu syurga. Jadi tema yang ketiga, bulan puasa. Tadi Cik Azlan kata dah cerita pasal macam dah tadi. Pasal tahun-tahun lepas kita pasal kodok puasa lah sebagainya. Bulan Ramadan kena buat preparation juga pasal puasa. Study hukum hakam. Ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa tu dah kena study dah. Ini kan Ustaz, korek hidung batal ke tidak? Masih lagi cerita korek hidung lah. Saya lama dah ni. Ya. Melainkan kalau tengah start dalam jam, Ustaz, saya ni dalam jam tak ada makanan, boleh tak saya korek hidung untuk buka puasa? Itu lain lah. Saya kata boleh, jangan lupa baca doa dulu ya. Allahumma lakasumtu wa bika bantu. Orang sebelah tengok dia, kenapa ni akak? Buka puasa lah, korek hidung lah. Teruk perangai ya. Korek hidung tak batal tau, makan tak hidung ia batal. Allahumma lakasumtu wa bika. Lagi teruk perangai dia. Lepas ni kena buat preparation. Jadi tuan-tuan dan puan, 3. Yang keempat, Ramadan temanya adalah tema berdoa. Jadi pastikan doa tu ada preparation dan tinggi nilai. Value tu yang kita nak increase. Quantity and quality performance pada doa. Sebab kita pada platform Ramadan tunjukkan right value at the right time.